Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap pertemuan ini menjadikan kita lebih dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana Imam Nawawi telah menghimpunkan di dalam kitab beliau ini pelbagai jenis ayat, bahkan riwayat untuk pada waktu itu mengajar kepada setiap daripada kita tentang doa-doa, tentang zikir yang telah diamalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita masuk ke dalam kitab Al-Adhkar, kita masih lagi sedang membaca biodata pengarangnya, penulisnya, iaitu biodata Imam Nawawi, bermula daripada awal muka surat 30, yang mana biodata ini telah ditulis oleh Ibnu Kamiliyah rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah tiba pada muka surat yang ke-49. Ahlan kepada semua sahabat-sahabat. Saya nampak diorang komen ada Kak Nur Hayati Yahya, Zimah Dun, Zuraida Sidi, Ita, Ina Syam, Anita Maizan, Kak Hamimah, Muhammad Badrul Syam, Nurizita Rifin, Galid Sprid, Aisyah Salih, Salabiyah Sa'ad, Khadijah Kamisan, Rosna Syarif, Anna Sukaimi, Nurzimah Hasbullah, Nur Rahim, kemudian Ayu Muhammad, Nur Aini Bimbin, Kak Safia Sapian, Zan Ahmad, Zakiyah, Nurizan, Bazid Aziz, Hasliza, Fatimah, Masria, Aminah Hitam, Zabaria Muhammad Yusuf, Muslimah Mahmud, Nik Ruslina, Atika Farziana, Nurul Hidayat, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan Zulfian Isma, dan juga Nur Syakirah, Azizah Izzah, Kak Lili Syamsiah, Hairina Nawawi, Roslina Cik Min, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat semua. Kita berada pada muka surat yang ke-49, masih lagi berkenaan tentang biodata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu pada 14 siri, hari ini adalah siri yang ke-15. Kita telah belajar tentang pelbagai perkara tentang kitab Al-Adhkar ini yang telah diterangkan oleh penterjemah dan juga penerbit, sehinggalah hari ini kita berada pada biodata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mula lanjut, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita telah tiba pada perenggan yang keempat. 1, 2, 3. Perenggan yang ketiga. Lalu di sini disebut Syamsuddin Ibnul Fakhar menyebut. Lalu kita berada daripada situ, daripada Syamsuddin Ibnul Fakhar rahimahullahu ta'ala. Kata Syamsuddin Ibnul Fakhar rahimahullah, beliau iaitu Imam Nawawi merupakan imam yang hebat, penghafaz dan seorang yang bersungguh-sungguh. Adakah sahabat-sahabat jumpa? Mohon sahabat-sahabat bantu letakkan di ruang komen muka surat 49. Tak silap saya pada perenggan yang ketiga. Pada para yang ketiga, perenggan yang ketiga. Mohon sebaik juga pada sahabat yang dah bersama untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Semoga-moga lebih ramai yang dapat bersama, insya-Allah.
Lalu Syamsuddin Ibn al-Fakhar menyebut, beliau iaitu Imam Nawawi merupakan imam yang hebat, penghafaz dan seorang yang bersungguh-sungguh. Kita telah belajar bagaimana kesungguhan Imam Nawawi dalam menuntut ilmu, kesungguhan beliau ketika mana menulis dan juga mengarang buku yang mana sangat-sangat luar biasa. Tekun dalam dunia keilmuan dan mengarang banyak hasil tulisan. Kita telah baca tentang kata-kata daripada Ibnu Attar, bagaimana ada banyak lagi karya Imam Nawawi yang berada dalam bentuk dalam bentuk kurrasah, dalam bentuk buku penulisan yang tidak lagi pada waktu itu ditulis semula dan juga dicetak. Seterusnya kata Syamsuddin Ibn Fakhar, seorang yang sangat wara' dan zuhud. Kita dah nampak bagaimana Imam Nawawi tidak pernah pada waktu itu makan apa-apa buah daripada Damsyik kerana status yang ada pada tanah-tanah wakaf yang berada di Damsyik. Beliau tidak pernah masuk ke hammam, iaitu mandian air panas umum ataupun mandian air panas yang biasa dimasuki oleh orang pada musim sejuk dan sebagainya. Inilah keadaan Imam Nawawi, meninggalkan semua kelazatan dunia, sama ada daripada sudut makanan. Apakah yang beliau makan? Sebab itu kata Syamsuddin Ibn Fakhar, kecuali apa yang dibawa oleh ayahnya, seperti kek yang kering. Lalu kek yang kering bukanlah macam zaman kita, yang mana kek itu ada icing, ada gula dan sebagainya, tetapi ianya adalah kek yang kering, yang mana kek itu dia tahan lama. Orang Arab panggil dia kek, yang mana kek yang kering daripada tepung, dan juga hanya buah tin daripada kampungnya, daripada Hauran. Pakaiannya pula, bagaimana pula pakaian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Maka pakaian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Syamsuddin Ibn al-Fakhar, pakaian Imam Nawawi hanyalah baju yang penuh dengan tampalan. Padahal kalaulah beliau pada waktu itu menginginkan dunia, pada setiap buku yang beliau tulis, maka beliau pada waktu itu boleh sahaja pada waktu itu mengambil keuntungan daripadanya, daripada ilmu yang beliau mengajar, daripada kelas yang beliau mengajar. Tetapi tidak, maka di sini kita nampak pakaiannya hanyalah baju yang penuh dengan tampalan. Sebab itu disebutkan di sini, Imam Nawawi tidak masuk ke tandas. Lalu tandas kita pernah sebutkan sebelum ini, dalam bahasa Arab disebut hammam. Hammam bukanlah tandas-tandas seperti mana zaman kita. Hammam adalah selalunya mandian air panas yang dimasuki oleh orang ramai, yang mana tempat orang berkumpul, tempat orang bermandi dan sebagainya, diasingkan lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan. Imam Nawawi tidak pernah masuk ke hammam, tempat mandian air panas. Dan Imam Nawawi tidak pernah makan buah-buahan kecuali buah tin yang dibawa oleh ayahnya daripada Hauran, daripada kampungnya. Seterusnya, kata Syamsuddin Ibn Fakhar, Imam Nawawi sentiasa ataupun selalu mengajak. Imam Nawawi sentiasa mengajak, kata Syamsuddin Ibn Fakhar, Imam Nawawi sentiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dia ajak semua, walaupun raja, walaupun pemimpin. Sebab itu disebutkan di sini, kepada para putera mahkota. Lalu di sini kena ambil pen, mohon sahabat-sahabat ambil pen dan gariskan terjemah putera mahkota, kerana dalam bahasa Arab disebut umara. Umara maksudnya pemimpin. Lalu dia akan ajak semua orang kepada kebaikan. Bagi beliau adalah sama, termasuk pemimpin beliau akan tegur. Yang mana kita telah baca semalam bagaimana Raja Al-Zahir pada waktu itu pun takut untuk berjumpa dengan Imam Nawawi kerana teguran Imam Nawawi yang begitu kerap kepadanya. Lalu beliau menegur para pemimpin, menegur raja dan orang ramai. Sebab itu kata Syamsuddin Ibn Fakhar, moga Allah meridai beliau dan Allah meridai kita dengannya. Amin ya rabbal alamin. Lalu kata Syamsuddin Ibn Fakhar, hasil kajian dan kemuliaannya sentiasa disebut. Kita sentiasa membaca, meneliti, mengambil manfaat daripada karya dan tulisan Imam Nawawi. Beliau sanggup meninggalkan, lalu kena tambah di sini, kena tambah, tak perlu gariskan apa-apa, kena tambah, kerana dalam kitab yang asal ada disebut Jami'al Jihad. Maka Imam Nawawi sanggup meninggalkan semua sudut keduniaan
dan tidak mengambil walau sedirham pun. Kita dah pernah belajar bagaimana dia mengajar di madrasah beliau menjadi ketua di situ, menjadi musyrif di situ daripada tahun 665 Hijrah. Bagaimana Imam Nawawi menjadi syekh di situ, menjadi ketua penyelidik ataupun profesor di situ, tetapi beliau tidak pernah mengambil apa-apa daripada gaji beliau, kata Syamsuddin Al-Fakhar, walaupun 1 dirham beliau tidak pernah ambil. Syekh Hasan bin Al-Attar menyebut, sewaktu Syekh An-Nawawi membuka pakaiannya, sebahagian pelajarnya hendak mencekup kutu yang terdapat pada pakaiannya. Maka pada waktu itu ada kutu pada pakaiannya, maka ada pelajar nak bersihkan. Maka Imam Nawawi dia berkata, tidak, biarkanlah binatang tersebut, biarkan. Maka ini keadaan Imam Nawawi yang tidak pernah mengambil kira tentang pemakaiannya, tentang dirinya. Seorang yang sangat-sangat sederhana pada pemakanan, pada pakaian, pada kehidupan. Inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Zahabi menceritakan perenggan terakhir. Lalu ini keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Zahabi. Az-Zahabi menceritakan pakaian Imam Nawawi menyerupai ahli fiqh daripada Al-Hawraniyah, tetapi tidaklah ta'assub dengannya. Beliau memakai serban Sijistaniyah yang kecil, janggutnya hitam, manakala pada janggutnya ada, kena tambah perkataan itu kepada yang ada buku ataupun kepada yang boleh bantu di ruang komen. Maka selepas manakala itu tambah, manakala pada janggutnya ada, rambutnya itu mohon gariskan. Terjemahan rambut pada baris yang ketiga perenggan terakhir itu mohon gariskan. Rambut itu tukarkan kepada helaian. Pada janggutnya hitam, manakala pada janggutnya ada helaian putih. Yang mana janggutnya hitam, cuma ada sedikit uban dan putih pada janggut beliau. Beliau seorang yang penyayang dan tenang. Mohon sahabat-sahabat untuk gariskan, tidak bermaksud untuk mengagungkan ahli fiqh dan mengangkat kedudukan mereka sebagai bahan kajian. Mohon sahabat untuk menggariskan satu baris tengah ini. Mohon gariskan satu baris setengah ini. Tidak bermaksud untuk mengagungkan ahli fiqh dan mengangkat kedudukan mereka sebagai bahan kajian. Mohon sahabat-sahabat pada waktu itu untuk gariskan. Apakah terjemahnya? Kalaulah kita tengok dalam kitab yang asal, kata dinukilkan oleh kata-kata Imam Zahabi di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebentar. Allahumma salli ala sayyidina. Wa kana la yata'ana laghtul fuqaha wa'iyatuhum fil bahath bal yatakallam bitu'dah wa samtin wa waqar. Apakah keadaan Imam Nawawi? Mohon gariskan di situ, Imam Nawawi tidak terlibat untuk turut serta dalam perbahasan ahli fiqh. Lalu Imam Nawawi dia bukan seorang yang mana suka berbahas. Beliau bukan seorang yang suka berdebat. Beliau bukan seorang yang mana suka pada waktu itu berdebat. Tidak. Beliau suka menulis karya. Beliau suka pada waktu itu mengajar. Beliau suka pada waktu itu untuk mendidik. Tetapi beliau bukan suka sebagai seorang yang berdebat, sebagai seorang yang berhujah, sebagai seorang yang berbahas. Maka sebab itu disebutkan di sini Imam Nawawi bukanlah seorang yang beliau tidak terlibat dalam perbahasan ahli fiqh. Bahkan beliau berkata-kata dengan penuh tenang, dengan tenteram dan juga penghormatan. Ini adalah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita pernah baca pada muka surat sebelum ini, sahabat-sahabat boleh rujuk sendiri bagaimana Imam Nawawi dia banyak memperbetulkan, mentashihkan akan penulisan ulama-ulama sebelumnya. Tetapi ketika mana dia sebut nama mereka, dia sebut dan dia kedepankan nama mereka dengan penuh adab dan juga dengan pada waktu itu penuh
dengan apa, dengan penuh adab dan juga dengan penuh ta'zim. Maka ini keadaan Imam Nawawi. Kadangkala menjadi sebahagian daripada ujian pada ilmu, menjadi sebahagian daripada ujian pada orang yang berilmu. Pada waktu itu dia hanya meyakin akan dirinya benar, itu tidak mengapa, kerana manusia itu patut yakin pada ilmu yang dia ada. Namun pada yang sama menghina, merendahkan, menjatuhkan akan ilmuwan yang lain dan juga akan kata-kata orang yang lain. Imam Nawawi, dia tidak terlibat dalam banyak perbahasan dan juga dalam banyak perbicaraan. Tetapi bila dia berbicaranya adalah tenang, penuh dengan penghormatan dan juga dengan tenteram. Inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia tidak suka pada waktu itu berbahas, berdebat dan sebagainya. Dan kita pun sepatutnya sebagai orang awam seperti saya dan setiap kita perlu untuk tinggalkan perdebatan, perlu untuk tinggalkan perbahasan, perlu untuk tinggalkan pada waktu itu menjatuhkan mana-mana ilmuwan. Moga-moga Allah pimpin setiap daripada kita ke arah perkara yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Maka ini kata-kata Imam Zahabi tentang Imam Nawawi. Seterusnya, Al-Muhaddith Abul Abbas Ibnu Farrah berkata, Syekh Muhyiddin, iaitu Imam Nawawi. Muhyiddin kita dah tahu, Muhyiddin adalah seorang yang mana lakab dia, lakab Imam Nawawi adalah Muhyiddin. Abu Zakaria adalah kunyahnya, Yahya adalah nama beliau. Syekh Muhyiddin mempunyai 3 tahap dalam kehidupan beliau. Imam Nawawi ada 3 peringkat dalam kehidupan beliau. Setiap tahap sampai situ biarkan. Selepas daripada itu mohon gariskan. Susah untuk dicapai, mohon gariskan. Lalu terjemahan yang ada pada baris pertama muka surat 50, susah untuk dicapai oleh, mohon untuk gariskan. Kenapa? Dalam kitab yang asal ditulis di sini Allah Asy-Syaikh Muhyiddin qad sara ilaihi 3 maratib kullu martabah minha law kana li syakhsin la shuddat ilaihi ar-rihal. Apakah maksud dia? Syekh Muhyiddin An-Nawawi mempunyai 3 tahap martabah. Setiap tahap kalaulah dimiliki oleh seseorang, lalu kena betulkan sampai setiap tahap betul. Selepas itu mohon untuk gariskan, jangan kita padam. Lalu kita menghormati akan penterjemah punya terjemahan, jangan kita padam. Lalu jangan kita padam, sekadar kita garis bawah dia. Lalu setiap tahap, apakah disebutkan di sini? Setiap tahap laukanat, kalau setiap tahap itu dimiliki li syakhsin oleh mana-mana orang, la syuddat ilaihi rihal, pasti akan pergi kepadanya untuk menuntut ilmu. Lalu apakah dia? Setiap tahap kalaulah dimiliki oleh mana-mana orang, pasti akan pergi kepadanya manusia untuk menuntut ilmu. Pasti akan pergi kepadanya manusia untuk menuntut ilmu. Maka ini 3 tahap. Contohnya ilmu. Ada 3 tahap kita boleh nampak. Tahap pertama, bagaimana Imam Nawawi dengan keilmuannya yang luar biasa. Kemudian tahap yang kedua, bagaimana zuhudnya Imam Nawawi. Tahap yang ketiga, bagaimana beliau seorang yang banyak mengajak kepada kebaikan dan juga sangat banyak mencegah kepada kemungkaran. Maka 3 tahap ini kata Al-Muhaddith Abul Abbas Ibnu Farrah, kalaulah 3 tahap yang ada pada Imam Nawawi dimiliki oleh mana-mana manusia, la syuddat ilaihi rihal, pasti akan pergi kepada orang itu manusia. Manusia akan pergi nak belajar sifat zuhud daripada seseorang, nak belajar ilmu yang benar-benar daripada seseorang, nak belajar cara untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan ketiga-tiga sifat itu terkumpul pada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka sebab itu beliau disayangi oleh orang-orang yang mengenali akan mutiaranya. Seterusnya, Syekh Muhyiddin rahimahullahu ta'ala. Maka ini dah tiba pada penghujung kitab Bughyatur Rawi fi Tarjamatin Nawawi yang kita telah mula baca
pada muka surat yang ke-32. Pada muka surat 32 kita nampak besar-besar tajuknya Bughyatur Rawi fi Tarjamah An-Nawawi, yang telah ditulis oleh Imam Kamaluddin Abi Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman Asy-Syafi'i, dikenali sebagai Ibnu Kamiliyah. Maka kita telah tiba pada penghujung kitab biodata Imam Nawawi. Ini belum masuk lagi dalam kitab Al-Azkar. Kita baru sahaja berada pada biodata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka kita nampak di sini Syekh Muhyiddin rahimahullah menyebut dalam kitabnya Tahdzib Al-Asma' wal Lughat, fasal dalam rantaian pemahaman fiqh bagi para sahabat Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ashabus Syafi'i maksudnya ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang mana mempelopori akan mazhab Imam Syafi'i. Bermula daripada mereka kepada Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksud daripada kata-kata Imam Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma'? Kita nampak di sini dalam bahasa Arab yang mana kata Imam Nawawi dalam kitab beliau Tahdzibul Asma' wal Lughat, fasal fi silsilati tafaqquh li ashabi Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu apakah pada waktu itu silsilah, sanad, rantaian ilmu daripada ulama-ulama Syafi'i sampailah kepada Nabi. Maka apakah dia? Kita akan belajar sanad-sanad dalam mazhab Syafi'i akan berkumpul pada Imam Syafi'i, dan kemudian daripada Imam Syafi'i sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata Imam Nawawi, wa hadza minal matlubatil muhimmat wan nafais al jalilat allati yanbaghi lil faqih wal mutafaqqih ma'rifatuha wa yaqbahu bihi jahalatuha fa inna syuyukhahu fil ilmi aba'un fid din wa wuslatun bainahu wa bain rabbil alamin wa kaifa la yaqbahu bil insani jahluh bil wuslati bainahu wa bain rabbihil karimil wahhab ma'a annahu ma'murun bid du'a ilahum wa barrihim wa dzikri ma'athirihim wa thana'i alaihim wa syukrihim. Apakah kata Imam Nawawi menerangkan tentang pentingnya untuk memahami akan silsilah, akan pada waktu itu sanad dan sebagainya. Maka dalam fiqh, untuk orang yang mempelajari fiqh, maka pada waktu itu penting dia faham bahawa pada waktu itu sanad-sanad fiqh adalah daripada siapa dia belajar fiqh, daripada ilmuwan-ilmuwan fiqh dalam mazhab Syafi'i, daripada kalangan ashabus Syafi'i sampai kepada Imam Syafi'i, dan daripada Imam Syafi'i sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak timbul soalan yang mana seseorang itu bila dia mengikuti akan pandangan fiqh Imam Syafi'i, pada waktu itu dia tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di sini kata Imam Nawawi, ini merupakan tuntutan penting dan merupakan kemuliaan diri yang perlu diketahui oleh ahli fiqh dan mereka yang mempelajari fiqh. Setiap orang perlu kenal siapakah gurunya, sampailah kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam bidang fiqh beliau. Sebab itu Imam Nawawi sendiri dengan keilmuan beliau yang luar biasa, beliau masih lagi menjadi antara ashabus Syafi'i yang terkenal. Kerana sanadnya, silsilahnya adalah pada waktu itu akan bersambung daripada Imam Syafi'i sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut perlu untuk mengetahui, kerana ini adalah satu tuntutan yang penting. Dan pada waktu itu kita nampak buruklah bagi mereka yang tidak mengetahuinya, sedangkan mereka adalah syekhnya dari sudut keilmuan dan bapa daripada bidang agama. Lalu guru-guru yang kita belajar ilmu, sebenarnya itu adalah syekh kita yang mengajar kita, yang mendidik kita, dan dalam masa yang sama dalam bidang agama, mereka adalah bapa kita. Dan kata Imam Nawawi, ini kata-kata Imam Nawawi, terdapat ikatan antara guru kita dan Tuhan sekalian alam, kerana guru kita mengajar kepada kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, bagaimana tidak buruk seseorang manusia
dengan kejahilannya pada ikatan antaranya dengan Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bagaimana mungkin tak buruk bila seseorang itu tak kenal silsilah dia, sanad dia yang menyambungkannya sampai kepada Allah. Lalu sebab itu kalaulah orang yang belajar fiqh, dia kena tahu silsilah fiqhnya sampai kepada Imam Syafi'i, dan daripada Imam Syafi'i pada waktu itu sampai kepada baginda Nabi SAW, ataupun silsilah-silsilah yang mana menjadikan dia tahu rantaian-rantaian ilmu itu pergi ke mana. Kerana itu sebenarnya bila sampai kepada Nabi menjadi perantaraan untuk dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Nawawi berkata, bagaimana tidak buruk manusia itu tidak kenal perantaraan yang menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu untuk guru-guru kita digalakkan untuk berdoa, digalakkan untuk berbuat baik, dan juga menyebut kemuliaan para guru dan memuji serta berterima kasih ke atas ilmu mereka. Maka ini adalah kata-kata Imam Nawawi. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di sini adalah daripada kata-kata yang perenggan terakhir ini daripada muka surat ini adalah kata-kata daripada Ibnu Kamiliyah. Seterusnya kata Ibnu Kamiliyah, thumma dzakkarahum minhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sabilil ikhtisar tabarrukan bihi wa bihim tabarrukan bihi wa bihim. Kata Ibnu Kamiliyah, selepas itu lalu kena tambah di sini, daripada selepas itu kena tambah thumma dzakarahum, minta maaf, thumma dzakarahum, kemudian ataupun selepas itu. Lalu mohon pada sahabat pada perkataan selepas itu letakkan nota. Selepas itu Imam Nawawi menyebut, baru kembali kepada kitab. Thumma dzakarahum, selepas itu Imam Nawawi menyebut para syekh beliau, yang menghubungkan beliau sampai kepada Imam Syafi'i. Lalu selepas itu Imam Nawawi menyebut para syekh beliau, disebut pula tentang Rasulullah dalam bentuk ringkasan sempena untuk mengambil keberkatan dengan nama-nama guru beliau. Lalu sebab itu ketika mana dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat, Imam Nawawi telah tunjukkan betapa pentingnya silsilah, betapa pentingnya sanad, betapa pentingnya rantaian-rantaian guru, kerana guru itu adalah penghubung antara manusia dengan Allah, dan juga pada waktu itu adalah umpama bapa dalam bidang agama. Maka di sinilah mengambil sempena daripada penulisan Imam Nawawi. Bermula perenggan seterusnya, Ibnu Kamiliyah pada waktu ini penulis buku Bughyatur Rawi fi Tarjamatin Nawawi, beliau menyebut tentang sanad beliau sehinggalah kepada Imam Nawawi dan kemudian sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu daripada perkataan kami diberitahu, lalu kami diberitahu, ini adalah kata-kata pengarang iaitu Ibnu Kamiliyah, pengarang kepada buku biodata Imam Nawawi, ataupun dalam bahasa Arabnya Bughyatur Rawi fi Tarjamatin Nawawi. Maka ketika mana di hujung ini dia sebutkan kata-kata Imam Nawawi, sebab kita sedang baca tentang Imam Nawawi. Lalu Imam Nawawi sebutkan kepada kita betapa pentingnya untuk mengetahui daripada siapa kita belajar, dan beliau belajar daripada siapa, sampailah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu menjadi pengantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah disebutkan di sini, daripada kami diberitahu, sahabat catat di situ kata-kata daripada penulis buku Ibnu Kamiliyah, ringkasan nama beliau. Kami diberitahu oleh Syekh Al-Qadi Izzuddin Abu Muhammad Abdul Rahim bin Muhammad bin Abdul Rahim Ibnul Fura Al-Hanafi dengan ijazah periwayatan yang sah. Periwayatan dari, lalu guru beliau ambil daripada siapa? Daripada Qadi Qudah Tajuddin Abu Nasir Abdul Wahab As-Subki. Beliau pula daripada Al-Hafiz Samsuddin Az-Zahabi. Lalu beliau berkata, kami diberitahu oleh Ali bin Ibrahim, ahli fiqh yang diyakini. Kemudian saya, iaitu Imam Nawawi, Yahya bin Sharif Al-Faqih ataupun bin Sharaf Al-Faqih. Lalu kemudian beliau ambil daripada Khalid bin Yusuf bin Sa'id Al-Hafiz.
Kemudian ada tukar sanad, ada tahwil, yang mana kita dah belajar perkataan tahwil dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tukar sanad, diberitakan kepada kami, ini kena gariskan, 6 orang Arab anak perempuannya. Lalu ini kena gariskan. Dalam kitab disebutkan di sini, wa amba'atna sittul Arab binti Yahya. Lalu nama perawi perempuan ini, nama dia Sittul Arab. Nama dia Sittul Arab. Lalu Sittul Arab ini ada yang pada waktu itu menyangka adalah 6 orang Arab, padahal itu adalah nama beliau. Lalu daripada sini ada tahwil, wa amba'atna, lalu kena gariskan perkataan 6 orang anak perempuan Yahya itu betul, berkata 2 orang daripadanya itu betul. Lalu tahwil, ada pertukaran sanad, diberitakan kepada kami Sittul Arab. Lalu 6 orang itu tulis nama asal beliau Sittul Arab, Sittul-Arab. Lalu diberitakan kepada kami Sittul Arab, iaitu anak perempuan Yahya binti Yahya, berkata 2 orang daripada, mereka berdua, bukan berkata 2 orang daripadanya, berkata mereka berdua. Sebab di sini tahwil, berkata mereka berdua. Kami diberitahu oleh Zaid bin Hasan, yang mana beliau mengambil daripada Mubarak bin Husain, beliau mengambil daripada Ali bin Ahmad, beliau mengambil daripada Muhammad bin Abdul Rahman, beliau mengambil daripada Abdullah yang memberitahu kami, manakala Syaiban pula menceritakan daripada Ahmad bin Salmah, daripada Thabit dan daripada Anas sampai kepada Nabi. Kat sini saya nakkan sahabat-sahabat untuk ambil pen. Semua terjemah saya itu mohon gariskan. Semua terjemah saya itu kena gariskan. Semua terjemah saya. Lalu dia kata saya Muhammad, saya Ali. Adakah sahabat nampak terjemahan saya? Mohon komen di ruang komen, adakah nampak terjemahan saya? Adakah sahabat nampak banyak sangat terjemahan saya? Semua terjemahan saya itu mohon gariskan. Kenapa? Lalu 6 orang perempuan ditukar kepada namanya Sittul Arab. Ya, di situ Sittul Arab diterjemahkan sebagai 6, padahal itu adalah namanya ataupun mungkin lakab dia. Lalu saya sebenarnya di sini mungkin ada kesilapan daripada penerbit. Yang mana ada kesilapan daripada penerbit. Kita dah belajar dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yang mana para ulama hadis kerana panjangnya nak tulis akhbarana, lalu panjangnya nak tulis akhbarana. Akhbarana maksudnya memberitahu kepada kami. Guru kami beritahu kepada kami. Guru kami diberitahukan oleh kepada beliau, guru beliau. Akhbarana ataupun akhbarani. Maka perkataan akhbarana itu banyak ditukarkan kepada ana. Akhbarana alif ataupun hamzah, kemudian kha, ba, ra, nun, alif. Akhbarana. Lalu akhbarana ataupun amba'ana yang ada dalam sanad banyak ditukarkan kepada ana. Dibuang kha, dibuang ba, dibuang ra, ditulis hanya ana. Maka mungkin kesilapan oleh penerbit di sini, diingat ana itu maksudnya saya. Padahal itu adalah ringkasan kepada akhbarana. Ringkasan kepada haddatsana adalah sana. Ringkasan kepada akhbarana adalah ana. Lalu sebab itu semua anak-anak itu bukan saya. Sebab itu tadi saya tak terjemah sebab banyak sangat. Lalu sebenarnya saya itu, mohon sahabat catat pada buku dan juga ruang komen, saya itu merupakan terjemahan kekeliruan daripada perkataan ana, hamzah, nun, alif. Dan ana pada riwayat sanad memberi makna akan apa? Akan ringkasan daripada perkataan akhbarana. Ianya adalah ringkasan daripada akhbarana. Okey. Seterusnya Imam Az-Zahabi menambah, ini juga adalah sanad, para sahabat boleh baca. Ini semuanya adalah sanad.
yang mana dinukilkan oleh Imam Zahabi. Kemudian pada pertengahan muka surat 51 kita nampak di situ tahwil, tukar sanad, pada sahabat boleh baca, dan seterusnya kita boleh nampak daripada Imam Nawawi pada perenggan kedua terakhir muka surat 51. Jom kita baca daripada perenggan terakhir muka surat 51. Lalu kita baca daripada perenggan terakhir muka surat 51. Maka di sini berkatalah pengarang buku Bughyatur Rawi fi Tarjamatin Nawawi yang kita telah mula baca daripada muka surat 32. Adakah sahabat jumpa muka surat 51 perenggan terakhir? Lalu sanad itu saya harap sahabat boleh baca. Ada sanad daripada Imam Az-Zahabi dan juga yang lain. Lalu di sini kita nampak sesungguhnya Allah yang Maha Pemurah kepada kita, yang Allah yang telah berlaku baik kepada kita dan menjadikan periwayatan kita bersambung dan menjadi penyebab bersambung dengan kekasih kita baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal itu sampai kepada kita daripada kekasih, peneman dan pelembutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Apakah maksudnya? Maksud daripada sampai kepada Nabi Ibrahim ini adalah pada riwayat yang perenggan terakhir, yang mana riwayat itu dinukilkan oleh penulis buku nak menunjukkan kepentingan zikir. Lalu kita boleh baca perenggan terakhir punya riwayat. Perenggan terakhir punya riwayat. Ataupun kalau kita nak baca daripada penulis buku pada perenggan ketiga terakhir, minta maaf. Kerana di sini kita nampak mungkin ada yang tertanya, kenapa nak sebut sampai bersambung Nabi Ibrahim? Kenapa tak sampai baginda Nabi SAW sahaja? Maka jom kita tengok perenggan ketiga terakhir. Daripada perkataan muka surat 51, kami diberitahu oleh Syekhul Islam. Lalu adakah sahabat-sahabat jumpa muka surat 51 perenggan ketiga terakhir? Lalu di sini kata penulis buku Bughyatur Rawi, kami diberitahu oleh Syekhul Islam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari Asy-Syafi'i. Beliau berkata, kami diberitahu secara pengijazahan oleh Al-Musnid Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Khabbas. Periwayatannya benar dengan pengijazahan daripada Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Lalu Imam Nawawi pula bagaimana sanadnya? Imam Nawawi berkata, kami diberitahu oleh Imam Abu Muhammad Abdul Rahman Ibnu Imam Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, Imam Umar bin Tabarzat, Abul Fattah Al-Karuhi, saya. Adakah sahabat nampak saya pada second last paragraph itu? Saya itu gariskan. Kita telah terangkan tentang apakah yang dimaksud dengan saya. Lalu saya itu maksudnya akhbarana Abu Amir Al-Azdi, kami diberitahu oleh Imam Al-Gurji dan Abu Nasir At-Tiryaki. Mereka berkata saya itu pun kena gariskan. Lalu akhbarana ataupun akhbarani Abu Muhammad Al-Jarahi, kami diberitahu oleh Abul Abbas Al-Mahbubi, Abu Isa At-Tirmizi. Abu Isa At-Tirmizi adalah Imam Tirmizi. Abdullah bin Abi Ziyad bin Thana, Yasar dan Abdul Wahid bin Ziyad, daripada Abdul Rahman bin Ishaq, daripada Al-Qasim bin Abdul Rahman, daripada bapanya, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di malam Mi'rajku, dan baginda berkata, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam daripadaku. Maka dalam riwayat ini Nabi Ibrahim menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam. Lalu kita jawab kesejahteraan salam ke atas baginda dan juga ke atas baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu kita jawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alaika nabiyana wa ala khalilina as-salatu wat taslim. Lalu kita jawab salam tersebut. Beritahulah kepada mereka, kepada umatmu wahai Muhammad, bahawa syurga itu berbau harum yang mana airnya adalah lazat,
tanahnya adalah lapang, dipenuhi dengan pohon-pohon. Subhanallah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Apakah maksud daripada terjemahan-terjemahan itu? Sebenarnya Nabi Ibrahim pada waktu itu memberitahu, ada terjemah yang hilang di sini, beritahulah kepada mereka bahawa syurga itu berbau harum, airnya lazat, tanahnya lapang, dipenuhi pohon-pohon itu, gariskan. Lalu mohon sahabat gariskan terjemahan dipenuhi pohon-pohon. Lalu syurga itu tanahnya lapang. Seterusnya baginda Nabi Ibrahim bersabda, wa anna gharasaha, dan sesungguhnya penanaman pohon. Itu terjemahnya. Dan sesungguhnya perkataan dipenuhi pohon-pohon itu mohon gariskan dan kemudian tukar ataupun tulis atasnya, dan sesungguhnya penanaman pohon pada syurga itu apakah dia? Maha suci Allah itu kita tulis Subhanallah. Segala puji bagi Allah itu kita tulis Alhamdulillah. Tiada Tuhan selain Allah kita tulis La ilaha illallah. Allah Maha Besar kita tulis Allahu Akbar. Lalu daripada sini Nabi Ibrahim menyebutkan tentang kepentingan zikir, bahawa syurga itu lazat airnya, kemudian luas tanahnya. Tetapi apakah cara untuk pada waktu itu menanam pohon di syurga? Nabi Ibrahim mengajar, itulah ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebab itu pada perenggan terakhir kita baca bagaimana kita telah bersambung sampai kepada Nabi Ibrahim dengan asbab baginda Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam Mi'raj. Maka ini adalah pengakhiran bagi buku Bughyatul Rawi fi Tarjamatin Nawawi. Seterusnya pada muka surat 52 adalah muqaddimah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab itu kita nampak pada muka surat 52, Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah yang mana kita akan baca esok muqaddimah Imam Nawawi. Moga-moga kita dapat manfaat daripada biodata Imam Nawawi yang panjang lebar, yang telah dikumpulkan, yang telah ditulis oleh Ibnu Kamiliyah dalam susunan yang menarik. Moga Allah membalas jasa baik beliau dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. InsyaAllah bermula esok kita akan mula membaca tentang Muqaddimah Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya minta maaf kalaulah saya pergi laju sedikit pada muqaddimah penterjemah, muqaddimah penerbit, kerana kita ada sasaran yang kita nak khatamkan kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu esok insya-Allah kita mula masuk pada muqaddimah, dan please take note sahabat-sahabat semua, pada 12, 13 dan 14 belum confirm, tapi kita akan cuba aturkan 12 dan 13 serta 14 akan ada penambahan pembacaan kitab Al-Adhkar pada jam 9 hingga 12. Mohon sahabat letakkan dalam kalender supaya tidak terlepas, dan juga pada waktu itu dapat bersama pada 12, 13 dan 14 hari bulan 2 minggu depan, Jumaat, Sabtu dan Ahad yang merupakan cuti umum, ada penambahan pembacaan kitab Al-Adhkar insya-Allah. Harap para sahabat dapat bersama semuanya insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kalaulah yang ada ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh tekan pada link yang diberikan di ruang komen. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.